Assalamualaikum. Okay, hari ini Ustazah akan terangkan kepada kamu akhlak tahun 4. Okay, iaitu yang bertajuk adab berjalan. Okay, hari ini kita nak tengok dulu pengertian adab berjalan. Berjalan ialah keluar daripada rumah untuk menuju ke satu tempat dengan berjalan kaki, sama ada untuk ke sekolah, menziarahi jiran, membeli belah, bersiar ataupun ke masjid. Itu erti berjalan. Itu pengertian berjalan ya. Tolong baca bagi betul-betul. Nanti dalam periksa akan ditanya pengertian berjalan. Berjalan ialah keluar daripada rumah untuk menuju ke satu tempat dengan berjalan kaki, sama ada untuk ke sekolah, menziarahi jiran, membeli belah, bersiar atau ke masjid. Okay, dan kita tengok pula adab sebelum berjalan. Okay, adab sebelum berjalan, hendaklah kita membaca doa. Itu doa dia, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Kita hendaklah membaca doa. Lepas tu kita hendaklah niat berjalan dengan tujuan yang baik, memakai alas kaki, memulakan langkah kanan, meminta izin daripada kedua ibu kita dan berpakaian sopan dan menutup aurat. Itu adab sebelum kita nak keluar daripada rumah. Sebelum kita nak berjalan. Okay, kita nak baca doa, kita niat berjalan tu dengan tujuan yang baik, kita memakai alas kaki dan memulakan dengan langkah kaki kanan, meminta izin daripada kedua ibu bapa kita dan berpakaian sopan dan menutup aurat. Itu adab sebelum berjalan. Kalau semasa kita berjalan dan keluar pada rumah, semasa kita berjalan, kita hendaklah mengucapkan salam apabila bertemu dengan sesama Muslim. Yang kedua, merendahkan diri dan tidak sombong. Yang ketiga, berhati-hati semasa berjalan dan mengikut peraturan. Yang keempat, memberi laluan kepada yang lebih tua. Dan yang kelima, melangkah kaki dengan sopan dan teratur. Itu adab semasa kita berjalan. Okey, sekarang kita tengok fadilat mengamalkan adab ketika berjalan. Apa kelebihannya kalau kita mengamalkan adab berjalan? Yang pertama, kita selamat dalam perjalanan. Yang kedua, disukai rakan dan kenalan. Yang ketiga, dihormati oleh orang lain. Yang keempat, dilindungi Allah dan daripada bahaya. Yang kelima, maruah diri kita terjaga. Dan yang keenam, kita akan mendapat pahala. Itulah kelebihannya kalau kita mengamalkan adab ketika berjalan. Hikmah mengamalkan adab berjalan iaitu, ini hikmah dia, kita akan mewujudkan suasana yang sangat harmoni, merupakan amalan yang mulia, mendapat mengeratkan silaturahim, mengajar kita supaya kita berdisiplin dan dilindungi Allah walaupun di mana jua kita berada. Itu adalah hikmah kita mengamalkan adab kita ketika berjalan. Okey. Tajuk yang kedua hari ini saya nak terangkan kepada kamu iaitu adab menghidang makanan dan minuman. Okay, adab ketika kita nak menghidangkan makanan dan minuman. Kita tengok adab-adab ketika kita menghidangkan makanan, iaitu kita hendaklah lap pinggan mangkuk sebelum digunakan. Tidak menggunakan pinggan mangkuk yang retak dan sumbing. Jangan kita menggunakan pinggan mangkuk yang retak ataupun sumbing. Sebab apa? Sebab kita takut masa kita hidang kepada tetamu kita, bila kita letak makanan dalam tu, pinggan itu akan pecah, kan? Ataupun luka. Sumbing, yang sumbing tu boleh dapat melukakan tangan ataupun mulut kita. Itu dia. Dan yang ketiga, menggunakan pinggan mangkuk yang bersih. Yang bersih lah. Kalau kita guna pinggan mangkuk yang kotor, nanti kuman akan ada, kita akan sakit perut dan semua kan. Okay, yang keempat, susun hidangan tu dengan kemas. Dan yang terakhir, sediakan peralatan yang cukup lah, seperti air basuh tangan, tisu, semualah yang kecil-kecil tu kan, untuk memudahkan tetamu kita. Itulah adab kita menghidang makanan. Okey.
Kita tengok pula faedah kalau kita menghidang makanan dengan cara yang betul. Apa faedah yang kita dapat kalau kita hidang cara betul, kita susun lagi, kemas apa semua, guna pinggan yang cantik. Apa faedah yang kita dapat? Hidup kita akan sihat lah, sentiasa sihat dan teratur. Keselamatan diri kita terjamin. Kita tak gunakan pinggan mangkuk yang pecah tadi. Selamatlah diri kita, kan? Terhindar daripada penyakit. Kita guna pinggan yang bersih, kan? Hindar kita daripada penyakit. Menjaga maruah dan kehormatan tuan rumah, menjaga kebersihan makanan dan memudahkan tetamu makan dengan selesa. Itu faedah menghidangkan makanan dengan cara yang betul. Okey, seterusnya kita tengok akibat. Akibat pula kalau tidak menjaga adab ketika kita menghidang makanan. Apa yang dia akibat dia, iaitu makanan akan tercemar dengan kotoran dan kuman, dijangkiti penyakit, keselamatan diri tidak terjamin, membuka keaiban rumah, tuan rumah, menjadi manusia yang tidak berdisiplin dan tidak terurus dan hilang selera makan, dan tetamu tidak dapat makan dengan selesa. Itu akibatnya kalau kita tidak menjaga adab menghidang makanan dengan betul. Dan yang terakhir, perkara yang perlu dijauhi semasa kita menghidang makanan. Apa yang perlu jangan kita buatlah ketika kita menghidang makanan, iaitu yang kita tak boleh buat, kita menyediakan makanan yang sedikit, tidak cukup pada tetamu kita. Tetamu datang ramai tapi kita sediakan makanan yang sikit, tak kenyang tetamu kita makan. Jangan, itu yang tak boleh ya. Kita kena tengok betul-betul tetamu berapa orang, kita kena sediakan makanan yang banyak, sikitlah. Okey, yang cuma mencukupi lah. Okey. Yang kedua, melambatkan penyediaan makanan. Kita saja lambat, dan kita tahu dah tamu datang rumah saja kita buat lambat-lambat nak sediakan makanan. Okey, mengangkat hidangan makanan sebelum selesai dimakan. Tetamu belum selesai lagi makan, kita dah angkat masuk dalam dah. Itu perlu dijauhilah semasa ada tetamu kat rumah kita, kan. Dan yang keempat, menggunakan pinggan mangkuk yang kotor dan retak, ini perlu dijauhi, dan tidak menyediakan kelengkapan yang mencukupi seperti tisu, air basuh tangan. Itulah perkara-perkara yang perlu dijauhi semasa menghidangkan makanan. Okey, saya rasa setakat ini saja untuk hari ini. Okay, semoga kita bertemu lagi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.